Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlun 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi bicara Ramadan ataupun tazkirah Ramadan yang akan menceritakan kepada kita kelebihan mencari dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada pada 25 Ramadan. Maksudnya kita dah berpuasa hampir 25 hari di bulan Ramadan dan kita berbaki hanya 5 hari. Maka kita telah melewati 5 hari di fasa yang terakhir, iaitu fasa itqun minan nar, fasa dibebaskan daripada api neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepentingan dan kehebatan malam Lailatul Qadar telah disebutkan di dalam surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kelebihan, kebaikan, fadilat, kemuliaan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah beliau beribadah sebanyak 1000 bulan, sepanjang 1000 bulan. Baik, melalui tajuk ni kita akan baca kitab kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza daqala al-ashru, jika telah masuk oleh 10, dengan makna 10 hari di akhir bulan Ramadan, syadda mi'zaruh, syadda mi'zaruh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketatkan sarung-sarung pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan ketatkan sarung kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengejutkan, menggerak, suruh bangun ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama beribadat pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, supaya kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Baik. Walil ashril awaqiri min Ramadana madhiyatun, dan bagi 10 hari di akhir bulan Ramadan itu maziyatun adalah istimewa, maziyatu fadlin, ada keistimewaan yang besar, keistimewaan, ada fadilat yang banyak, ala ghairiha, di atas selainnya, selain 10. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 pertama ada fadilat lain, 10 kedua ada fadilat lain, 10 ketiga ada fadilat lain, mencukupi 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi 10 yang terakhir adalah 10 yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan keistimewaan yang tak ada pada 10 hari yang di awal, 10 hari di pertengahan, dan hanya ada di 10 hari di pengakhiran bulan Ramadan. Jadi kita tengok muslim dan muslimat yang ada pada hari ini di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, apa yang mereka kerjakan? Pakak sibuk untuk menyambut hari raya Aidil Adha, pakak sibuk dengan baju raya, pakak sibuk dengan kuih raya, pakak sibuk dengan pelbagai perkara sehingga melupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiahkan satu malam yang berharga 1000 malam ibadah. Allahu Akbar. 1000 malam ibadah hampir 80 tahun ke atas. Allahu Akbar. Siapa yang mampu hidup 80 tahun? Dahlah dia hidup 80 tahun penuh dengan ibadah. Kita hidup 80 tahun tapi penuh dengan tidur. Berbeza dengan apa yang Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada kita. Baik. Fa innaha layaliul ihya, kerana bahawasanya malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan ni layaliul ihya, malam-malam yang dihidupkan. Layaliul ihya allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kullaha,
Dia kata apa? 10 malam terakhir ni adalah malam-malam yang dihidupkan oleh Nabi SAW sepenuhnya. Bermula pada malam 21 sehingga malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW tidak meninggalkan keistimewaan dan fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan padanya, pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan itu, Lailatul Qadri, ada satu malam yang dinamakan sebagai Al-Qadar. Malam yang dinamakan sebagai Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang mana hari Qadar tadi, malam Lailatul Qadar tadi, khairun, terlebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi bila Allah Ta'ala hadiahkan kita satu malam daripada malam-malam yang ada di akhir bulan Ramadan, maka malam tersebut lebih baik daripada 1000 malam. Allahu Akbar. 1000 bulan, 1000 malam pula, 1000 bulan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqussu al-ushr al-awakhir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah mengkhaskan al-ushr al-awakhir, 10 hari yang terakhir, bimadhidi inayati minal ijtihadi wal ibadati, untuk menambahkan kekuatan, menambahkan kesungguhan di dalam ibadah, wal hirsi alal khairi, dan bersungguh-sungguh untuk buat kebaikan, wa yajtahidu fiha, dan bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir itu, ma la yajtahidu fi ghairiha, barang yang tidak disungguh-sungguh pada selain daripada bulan itu. Jadi Nabi SAW ni, kesungguhan beliau untuk melaksanakan ibadah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ni berbeza sangat dengan hari-hari yang selain daripada 10 hari itu. Bulan Muharramnya lain, bulan Safarnya lain, bulan Rejabnya lain. Tapi 10 hari pada akhir bulan Ramadan, Allahu Akbar, Nabi SAW kesungguhan beliau dapat dipancarkan, dapat terzahir, sehingga mana Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis yang saya telah bacakan tadi. Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru shadda mi'dharah, jika masuk 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, shadda mi'dharah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan, mengetatkan sarung pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tersebut, menghidupkan dengan ibadah, bukan menghidupkan dengan makan, minum, tidur. Bukan, kita yang menghidupkan malam 10 akhir Ramadan dengan makan dan minum. Nabi SAW menghidupkan malam 10 akhir Ramadan dengan ibadah. Wa aiqadha ahlah, dan menggerak, membangunkan ahli keluarga Nabi SAW untuk sama-sama beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa makna ahya lailah? Kan Sayyidina Aisyah kata Nabi SAW ahya lailah, menghidupkan malam bulan Ramadan, malam 10 akhir bulan Ramadan ni Nabi SAW menghidupkan sungguh-sungguh. Apa makna ahya lailah? Ai istighraqahu bis-sahri fi salati wa ghairiha. Istighraqahu maknanya meliputi, bis-sahri dengan berjaga. Nabi SAW malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi tak tidur, Nabi berjaga, bis-sahri fis salati wa ghairiha, pada melakukan ibadah solat dan selain daripada ibadah solat seperti ibadah yang lain, berzikir, membaca Al-Quran dan selain daripada itu. Wa huwa ma'na ijabiyun jamil, dan dengan makna apa? Dengan makna perkara-perkara yang cantik, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna laila, dan dia nak tashbih ni, wa ka'anna laila mayyitun, dan diumpamakan, wa ka'anna, dan seperti, dan diumpamakan, anna laila, bahwasanya malam. Malam tak kira malam apa pun, malam di luar bulan Ramadan ke, malam di dalam bulan Ramadan ke, tambah di dalam bulan Ramadan, malam 10 akhir bulan Ramadan ke, ka'anna laila mayyitun, seumpama sesungguhnya malam itu mayyitun, malam ditashbihkan, malam diserupakan dengan mayyit, li'anna nauma aqul mauti, kerana bahawasanya tidur itu adalah saudara bagi mayat, saudara bagi kematian. Bila kita mati di waktu malam,
Jadi malam itu kita serupakan dengan mayat, dengan benda yang tidak hidup, dengan mati. Sebab apa? Sebab tidur kita di waktu malam itu adalah setengah daripada kematian. Sebab tu orang kata tidur ini mati kecil. Sebab apa? Sebab tidur ini setengah daripada kematian. Sebab tu kita kata malam ini adalah kematian. Malam ini adalah mayat. Kerana apa? Kerana tidur kita waktu malam itu adalah setengah daripada kematian. Fa iza sahal mu'minu, ketika mana bangun berjaga oleh seorang mukmin, wa dzakarallaha taala, dan telah ia mengingati akan Allah taala, jama'a hayatar ruhi wa hayatal jasad, maka bergabunglah kehidupan roh dan kehidupan jasad. Jadi bila seseorang itu tidur pada waktu malam, dia dikira mati. Kalau dia bangun pada waktu malam, maka bergabung bangunnya hati dia, bangunnya roh dia dengan bangunnya jasad dia. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bukan hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingati Allahnya, walladzi la yuzkaru rabbahu, dan perumpamaan bagi orang yang tidak mengingati Allah. Nak buat perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang tak ingat Allah, masalul hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan hidup dan mati. Kalau orang malamnya dia bangun untuk dia ingat Allah, maknanya dia hidup, dia tak mati. Adapun kalau orang tu dia dah lah tidur waktu malam, lepas tu tidur pula, maksudnya dia mati. Nak beza orang ingat Tuhan dengan dok adalah orang itu perumpamaan dengan hidup dan mati. Bila dia ingat Allah, dengan mana dia hidup. Bila dia tak ingat Allah, dia mati. Jadi hadis Nabi SAW juga datang daripada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata lagi, sebab apa hadis banyak daripada Sayyidina Aisyah? Sebab Sayyidina Aisyah ni hidup dengan Nabi SAW. Dia isteri Nabi SAW. Sebab itulah dia yang selalu melihat perbuatan Nabi, gerak-geri Nabi, sehingga Nabi SAW mandi, Nabi SAW duduk dalam rumah, cara makan macam mana, cara belhak macam mana, cara bersin macam mana, cara tidur macam mana, semua diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Sebab tu Sayyidina Aisyah meriwayatkan hadis lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab sahabat yang lain, mereka riwayat hadis berkenaan Nabi SAW di luar rumah. Adapun Sayyidina Aisyah, dia dah riwayat hadis di luar rumah dengan tambah hadis dalam rumah. Jadi periwayat hadis Nabi SAW yang paling tinggi adalah salah seorangnya Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata bahwasanya Sayyidina Aisyah qalat, telah berkata Sayyidina Aisyah, la a'lamu nabiyallah, aku tak tahu akan bahwasannya Nabi SAW qara'al Qur'ana kullaha fi lailatin, telah membaca Al-Quran seluruhnya pada satu malam, wala salla lailatan hatta subha, dan tidak semayang penuh pada waktu malam sehingga waktu subuh, wala sama syahran kamila, dan tidak berpuasa penuh satu bulan secara sempurna, ghaira Ramadan, melainkan bulan Ramadan. Sayyidina Aisyah kata apa? Aku tak pernah tengok Nabi SAW yang baca Quran satu malam sampai habis, melainkan pada bulan Ramadan. Tengok Nabi SAW menghidupkan bulan Ramadan. Lepas tu Sayyidina Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi SAW semayang pada waktu malam sehingga subuh, tak tidur, melainkan pada bulan Ramadan. Tengok Sayyidina Aisyah cerita perbuatan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Lagi Sayyidina Aisyah kata apa? Aku tak pernah tengok Nabi SAW berpuasa secara keseluruhan hari, secara sempurna 30 hari, melainkan pada bulan Ramadan. Tengok Nabi SAW menghidupkan bulan Ramadan special. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan kemuliaan, diturunkan Al-Quran, peristiwa Badal Al-Kubra dan sebagainya berlaku pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan perkataan Nabi SAW, wa aiqadha ahlah. Apa mana-mana aiqadha ahlah tu? An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata wa aiqadha ahlah, Nabi SAW membangunkan, maksudnya Nabi SAW gerak bangun ahli keluarga Nabi SAW dengan mana apa?
aiqadha azwajahu, telah menggerakkan, telah mengejutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu, akan isteri-isterinya, lil qiyami, untuk bangun. Dengan mana apa? Bangun pada waktu malam, bukan bangun jegir tu tak, bangun untuk beribadah kepada Allah. Kita ada agak jenis bangun tapi duduk saja, bangun makan, bangun kencing, bangun tengok TV, bangun tengok movie, lepas tu kita tidur balik. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan para isteri-isteri Nabi untuk apa? Lil qiyami, untuk sama-sama bangun buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqizu ahlahu fi sa'iris sanah. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggerakkan, telah mengejutkan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'iris sanah, pada setiap hari, tak pernah miss. Tak pernah miss. Maksudnya hari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam gerak, esok gerak lagi, gerak, tambah pada 10 malam yang terakhir. Lakin kana zalika liqiyami ba'dil laili, akan tetapi adalah yang demikian itu untuk qiyam, untuk bangun qiyam setengah daripada malam. Setengah daripada malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku ibnatahu Fatimata wa zawjaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah panggil Sayyidatina Fatimah. Berjalan dengan Sayyidatina Fatimah, panggil, ya Fatimah, dengan isteri Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Nabi bila bertemu dengan Sayyidatina Fatimah, dengan Nabi bertemu dengan Sayyidina Ali waktu di jalan, bil laili, pada waktu malam, wa yaqulu ala taqumani tusalliyani, adakah kamu tak mendirikan malam ni dengan semayang? Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja mengejutkan isteri-isteri Nabi, bahkan anak Nabi Sayyidatina Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Sayyidatina Fatimah dengan suami beliau, iaitu Sayyiduna Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Kenapa ala taqumani tusalliyani, adakah kamu tidak menghidupkan malam ini dengan kamu semayang? Tengok soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah. Lakinna iqadhahu sallallahu alaihi wasallam li ahlihi fil ashril awaqir min Ramadan adharun wa aksarun minhu fi sa'iris sanah. Akan tetapi kejutan, gerakan, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil ahli keluarganya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ni, azhar, telah ternyata, wa aksar, banyak sekali daripadanya fisa irisana, dalam setiap tahun tu, dalam setiap tahun yang berlaku tu, pada 10 malam yang terakhir, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejut setiap hari. Akan kejut setiap hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Sayyidina Aisyah, yang Sayyidina Aisyah kata wa aiqadha ahlah tu, dengan mana apa? Nabi gerak isteri-isteri Nabi gerak anak pinak Nabi untuk bangun semayang, untuk bangun mengejar malam Lailatul Qadar. Bukan Nabi nak seorang-seorang malam Lailatul Qadar. Nabi suruh ahli keluarga dia juga untuk segera sama-sama beribadah di malam akhir bulan Ramadan. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut apa? Sebut perkataan perkataan syadda mi'zarah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan syadda mi'zarah? Mengetakkan baju, mengetakkan sarung, mengetakkan kain lah, mengetakkan kain. Wa syaddul mi'zari ataupun wasyadda mi'zarah kinayatun anil isti'dadi lil ibadati wal ijtihadati wal qiyami fiha ziyadatun alal mu'tad. Wasyaddul mi'zarah, dan bermula mengetakkan pakaian, mengetakkan sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah kinayah. Apa makna kinayah ni? Maksudnya kinayah ni perumpamaan anil isti'dadi, daripada isti'dad, persiapan, lil ibadati, bagi melakukan ibadah, wal ijtihadati, dan kesungguhan, wal qiyami, bangun buat ibadah, fiha, padanya, pada malam Lailatul Qadar, ziyadatun alal mu'tad. Ziyadatan, baca ziyadatan alal mu'tad, hal keadaan
bertambah, maksudnya lebih alal mu'tad daripada kebiasaan. Jadi bila Nabi SAW ketatkan kain tu, maksudnya Nabi SAW bersedia untuk nak bangun qiyam, nak bersedia untuk bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Dia bukan bagi apa? Bukan nak bagi longgang kain. Sebab apa? Ada ulama kata waqila, dan dikatakan juga syadda mi'zarahu tu, mengetatkan sarungnya, kinayatun an i'tizalin nisa'i wa tarkil jima'. Adalah perumpamaan untuk apa? I'tizalin nisa', meninggalkan wanita, wa tarkil jima', dan tidak melakukan jima'. Wa huwal aqrab fa hadhihi kinayah. Baik, syadda mi'zarah ada dua makna. Pertama dengan makna Nabi SAW kinayah daripada Nabi SAW membuat persediaan untuk beribadah pada malam tersebut. Nabi menunjukkan kesungguhan Nabi SAW. Ada lagi yang mengatakan syadda mi'zarah dengan makna apa? Dengan makna Nabi SAW meninggalkan daripada melakukan jima' bersama dengan para isteri. Jadi di antara dua perumpamaan ini, perumpamaan yang paling tepat dan yang paling dekat dengan makna hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, iaitu Nabi SAW meninggalkan daripada melakukan jima' dengan para isteri Nabi SAW pada akhir bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Nabi tak jima' para isteri Nabi SAW. Dengan makna apa? Nabi nak fokus dengan ibadah supaya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah yang kita bentangkan tadi. Sebab Sayyidina Aisyah kata apa? Bila sampai 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, Nabi SAW akan apa? Akan syadda mi'zarah. Nabi SAW akan ketatkan pakaian dia, akan ketatkan sarung dia. Wa ahya lailah. Nabi SAW akan menghidupkan sepenuhnya malam bulan Ramadan tersebut. Wa aiqaza ahlah. Dan Nabi SAW akan menggerakkan, membangunkan ahli keluarga Nabi SAW untuk sama-sama beribadah pada malam 10 hari tersebut. Seterusnya, hari tersebut tu begitu mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam surah Al-Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Wa ma adraka, dan apakah tidak engkau ketahui Lailatul Qadar, akan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, jawab, Lailatul Qadri, bermula Lailatul Qadar itu khairun, terlebih baik, min alfi syahrin, terlebih baik daripada 1000 bulan. Tengok, satu malam saja bersamaan yusawi alfi syahrin, bersamaan dengan 1000 bulan. Baik, kita nak bincang sikit di petang ni berkenaan dengan kepentingan ataupun fadilat malam Lailatul Qadar ni. Malam Lailatul Qadar ni, kita ada 5 hari lagi ya. Malam esok, malam lusa, malam tulat, malam tunggin. Lepas tu kita tak mayang tarawih dah, kita nak takbir raya ya. Wa min fadaili Lailatul Qadari, dan daripada fadilat malam Lailatul Qadar, pertama, annaha khairun min alfi syahrin, ay anna lailatal qadri khairun min alfi syahrin, bahawasanya malam Lailatul Qadar khairun, terlebih baik, min alfi syahrin, terlebih baik daripada 1000 bulan. Tengok, Allah Subhanahu wa taala memberi fadilat. Dia kata apa? Satu malam menyamai 1000 bulan. Baik. Wa qala Mujahidu amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Beramal pada malam Lailatul Qadar tu, wa siyamuha, dan berpuasa pada hari yang Allah Ta'ala nak merezekikan Lailatul Qadar tu, wa qiyamuha, dan mendirikan malam Lailatul Qadar tu, khairun, terlebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Yang pertama, satu hari bersamaan, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, nuzulul malaikati warruhi fiha. Dengan mana apa? Nuzulul malaikati warruhi fi
Lailatul Qadri. Turunnya para malaikat. Malaikah jamak pada malakun, malakani, malaikatun. Nuzulul malaikati warruhi fiha. Turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, warruhi dan roh. Fiha padanya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ni malaikat pakat turun penuh ke bumi. Malaikat akan turun penuh ke bumi. Untuk nak apa? Nak tengok orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menyaksikan ibadah mereka. Allahu Akbar. Ibadah kita disaksikan oleh para malaikat. Kerana apa Allah Taala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu, turunlah al malaikatu oleh malaikat, warruhu dan roh, fiha padanya pada hari, pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka itu para malaikat. Wa qala al-Baghawi, dan telah berkata al-Imam al-Baghawi. Ni al-Imam Baghawi ni ulama hebat. Di dalam ilmu tafsir, Imam al-Baghawi kata apa? Tanazzalul malaikati warruh. Dengan mana apa roh tu? Roh tu dengan mana apa? Dah kita faham malaikat dengan mana malaikat rahmat turun tu. Warruh, apa makna roh? Yakni Jibril alaihi salam. Roh dengan mana Jibril. Jadi malaikat bakal turun, bukan kata malaikat ya, sajen malaikat yang nama malaikatu Jibril. Malaikat yang namanya Jibril, Raisul Malaikah, turun sekali pada malam Lailatul Qadar untuk menyaksikan hamba-hamba mana yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Fiha padanya, pada bila? Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ni, malaikat akan turun ramai-ramai rumun. Nak tengok hamba mana yang buat ibadah, makhluk mana yang buat ibadah. Nak saksi. Bukan kata malaikat biasa-biasa ni. Warruh, bukan roh Tuhan turun. Tak lagi kata roh Tuhan pula. Roh dengan mana? Malaikatu Jibril, malaikat Jibril, iaitu penghulu bagi segala malaikat. Yang seterusnya, yang ketiga, apa fadilat Lailatul Qadar ni? Annaha salamun ila matla'il fajri. Bahawasanya annaha ay anna Lailatul Qadri tu, bahawasanya malam Lailatul Qadar tu salamun, sejahtera, aman ya, sejahtera, aman ya, tak ada apa, tak ada kaca bilau, ila matla'il fajri, sehingga apa? Sehingga talak, sehingga terbit al-fajar, sehingga terbit fajar. Jadi bila kita nak menyatakan alamat bertemu dengan Lailatul Qadar ni, adalah kita merasai aman dan kita merasai salam, sejahtera, sehingga apa? Sehingga matla'il fajri, sehingga terbit fajar. Waktu malam tu aman ya. Itu dalil kata waktu tu waktu Lailatul Qadar. Apa makna salam? Apa makna salamun hiya hatta sejahtera, rasa aman sehingga esok pagi kita rasa sejahtera tu. Apa makna sejahtera tu? Mana ulama kata salamun ay salimatun. Salamun dengan mana selamat. La yastati'u syaitanu an ya'mala fiha sawa'an aw ya'mala fiha azza. La yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha azza. Apa makna salimah? Apa makna salam? Salimah makna selamat. La yastati'ul insanu, la yastati'u syaitanu, tidak mampulah asyaitanu oleh syaitan an ya'mala, untuk melakukan fiha padanya, pada malam Lailatul Qadar tu, su'an akan kejahatan, atau ya'mala melakukan fiha padanya pada malam Lailatul Qadar
dan kerosakan atau kesakitan. Jadi apa makna salamun? Aman, sejahtera, selamat. Pada malam tersebut tak ada gangguan daripada syaitan. Syaitan tidak melakukan perkara-perkara kerosakan. Syaitan tidak dapat melakukan perkara-perkara jahat. Syaitan tidak melakukan perkara-perkara kemusnahan. Pada malam tu Allah jamin, salamun hiya matla'il fajr. Yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha azza. Syaitan tak mampu untuk melakukan buruk pada malam ni. Oleh Mujahid di dalam tafsir Ibn Katsir. Baik. Jadi bila sebut salamun, apa makna salamun? Hiya da'watu ila salam. Lailatul Qadar ni menyeru kita kepada keamanan, wal mahabbah, kepada kecintaan, wat tasaluhi, dan kepada kebaikan, wa kaffil adza, dan menyekatkan kerosakan, wasilatil arham, dan menyatu padukan silaturrahim, wal aqarib wal asdiqai wal jirani. Bukan kata silatil arham, kita merapatkan silaturrahim di antara ahli keluarga, wal aqarib, dan yang terdekat dengan kita, wal asdiqai, kawan-kawan kita, wal jirani, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, wat taqalli an daghinati, dan kita taqalli, kita menghilangkan, membuangkan anid daghinah, daripada sifat dendam, wal hiqdi, sifat sifat ni, sifat dengki, wal baghdha, sifat marah, wal kaidi, sifat tipu daya, wal udwani, sifat permusuhan, wal baghi 'alan nasi, dan sifat sifat anaya di atas manusia. Jadi malam Lailatul Qadar ni dia seolah-olah menyeru kita, salamun hiya hatta matla'il fajr tu, bermula sejahteralah kamu sehingga esok pagi. Dengan mana? Malam tersebut nak bawa kita ke arah kebaikan, ke arah kecintaan, ke arah kebaikan, ke arah menolak permusuhan, menolak kemusnahan, ke arah menolak kepada dendam, benci, tipu daya, menganiaya manusia yang lain. Pada malam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nak mengajak kita ke arah kebaikan dengan perkataan salamun tadi. Ini adalah salah satu di antara penafsiran para ulama tafsir. Seterusnya yang keempat, anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Anna, sesungguhnya, man, siapa-siapa, qamaha ay qama lailatul qadri, siapa-siapa yang mendirikan, siapa-siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar, imanan, hal keadaan ia beriman kepada Allah, ia yakin Allah Taala akan terima amalan dia, wahtisaban, dan ia dia harap, wahtisaban, dia berharap kepada Allah, ghufira lahu, akan diampunkan dosa baginya, ma taqaddama min zambihi, barang yang terdahulu daripada dosa-dosa dia. Tengok fadilat yang keempat ni, siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar hanya kerana dia beriman kepada Allah, bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak bagian-bagian, bukan kerana nak kemuliaan orang tengok, tak, hanya kepada Allah, dan dia berharap Allah Ta'ala ampun dosa dia, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa yang dia pohon. Tengok Nabi SAW bersabda, hadis tersebut serupa juga yang sebelum ni para ustaz-ustaz telah membacanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dia qiyam pada bulan Ramadan, beramal sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, hal keadaan dia beriman kepada Tuhan, dia percaya pada Tuhan yang melihat dan akan memakbulkan apa yang dia laksanakan, dan dia berharap Tuhan akan ampunkan dosa dia, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Dosa bukan dosa hari itu, dosa yang akan datang pun Tuhan akan ampun. Wa man qama lailatal qadri, dan siapa-siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar pula ni, malam Lailatul Qadar ni nak mai dah ni, malam 27, malam-malam ganjil. Kita dah hilang malam ganjil 20, 21, 23, malam ni malam 20,
Malam kemarin malam 25. Malam 25. Kita dah hilang 3 malam dah. Ada baki 3 malam lagi malam ganjil. Kena ambil malam ganjil dah. Kena ambil malam ganjil. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Macam ni juga Nabi jamin, Nabi janji, siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Allahu akbar. Baik, sambung lagi. Wa yustahabbu taharriha fi Ramadan. Dan disunatkan untuk taharriha. Apa? Wa yustahabbu taharriha, dan disunatkan oleh mencarinya malam Lailatul Qadar tu. Fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Mana bulan Lailatul Qadar? Bukan ada pada bulan lain. Tak ada bulan Syaban, bulan Rajab, tak ada bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, tak ada bulan lain melainkan bulan Ramadan ya. Lepas tu kita sunat cari bulan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala bagi 30 hari bulan Ramadan. Lepas tu Nabi kata 10 hari terakhir. Cari ada 10 hari. Tak payah cari sampai setahun 365 hari. Nabi SAW kecilkan bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW kecilkan lagi 10 hari terakhir. Lepas tu ulama kecilkan lagi 27 hari ke-27, malam ke-27. Malam ke-27 sama-sama kita ibadah. Sebab tu dia kata sunat. Apakah hukum mencari bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar? Apa hukum? Wa yustahabbu taharriha. Dan disunatkan mencari malam Lailatul Qadar fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhir minhu qasatan, dan pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan itu secara khas. Nak cari Lailatul Qadar, cari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kerana bahawasanya Nabi SAW bersabda, ni kata Nabi nak bantu kita. Nabi kata apa? Iltamisuha fil ashril awakhir. Pakat cari pada hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iltamisuha ay iltamisu lailatul qadri. Pakat kita cari malam Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa qasatan, tengok dah Nabi kata mula-mula sunat untuk kita cari pada bulan Ramadan. Dah 30 hari kita rasa malas lah, nak hari-hari yang kita takut lagi tak kenalah. Kita pula bukan biasa buat amal setiap hari. Tak. Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir. Pakat kita cari pada 10 hari yang terakhir. Lepas tu takut 10 hari pula kita jadi lalai. Jadi buat kerja lain. Jadi Nabi SAW, ulama kata apa lagi? Wa qasatan fi autaril ashril awakhir. Dan qas dalam 10 hari itu pula Nabi qaskan pula cari pada malam-malam ganjil. Cari pada malam-malam ganjil. Mula-mula suruh cari pada bulan Ramadan. Lepas tu dia koskan pada bulan Ramadan yang umum 10 hari terakhir. Dalam 10 hari terakhir koskan lagi. Cari dalam autaril layali, pada hari-hari malam-malam yang ganjil. Wahiya lailatu 21. Tengok dia cerita pula. Apa malam ganjil tu? Wahiya lailatu 21. Malam 21. Wasalasi wa 20. Malam 23 malam ganjil. 22 kita panggil genap. Wa qamsu wa 20. Malam 25 panggil ganjil. Wa sab'u wa 20. Malam 27. Wa tis'u wa 20. Malam 29. Jadi kita ada berapa malam dalam 10 malam tu nak cari bulan Ramadan, nak cari Lailatul Qadar? Ada berapa? Ada 6 malam ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada 6 malam ya. Ada 6 malam. Dah kita tak mau buat 10 malam tu, elok-elok kita cari 5 malam ni. Letih lah nak habaq siap. Kata hari apa, malam bila? Kalau gitu malam tu ya pernah surah masjid. Malam-malam lain bakat kita lari pada masjid. Kita kena teka, kita kena buat ibadah sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk nak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, tapi ada ulama, ada para sahabat Nabi SAW mengatakan malam Lailatul Qadar tu ada hari, ada malam dia, ada kos lagi. Bukan 10 tu ya. Bawah 10 dia kos pula dengan yang ganjil. Dalam ganjil tu kos pula. Kita tengok pendapat siapa. Pendapat siapa? Bal jaa min hadisi Muawiyah. Bahkan telah datang hadis daripada Sayyidina Muawiyah. An Abi Dawud, daripada Abi Daud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala, telah berkata Nabi, Lailatul Qadri Lailatu 27. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata malam Lailatul Qadar tu malam 27. Nabi kata Lailatul Qadri Lailatu 27. Malam Lailatul Qadar malam 27. Allahu Akbar. Malam 27 pakat buat ibadah malam 27. Kerana apa? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah daripada Abi Daud. Hadis ini hadis Muawiyah daripada riwayat Abi Daud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar ni malam 27. Bila malam 27? Malam esok. Pakat buat ibadah malam esok. Malam ni buat juga. Malam esok tu cergas sikit. Cergas sikit. Wa kadzalika Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas ni orang kecil yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dengan agama dan faqih dia dengan takwil. Dia Abdullah bin Abbas itulah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wa kadzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas kata apa? Innaha lailatu 27. Malam Lailatul Qadar tu berlaku pada malam 27 Ramadan. Ibn Abbas kata 27 Ramadan. Pakat buat nah. Ibn Abbas dengan kita siapa mulia? Ibn Abbas mulia. Ibn Abbas duduk zaman siapa? Zaman Nabi semua orang mulia-mulia. Zaman kita belum tentu mulia. Jadi kita kena ikut pendapat orang yang mulia-mulia. Ni kalau yang habis tak larat nak beramal lah. Kira nak beramal ikut hari, pakai pendapat Imam Ibn Abbas. Kalau memang dia rajin beramal dah, beramal 30 hari terus. Daripada bulan 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Luar bulan Ramadan pun pakai beramal lagi. Tu memang orang sungguh-sungguh beramalnya. Allah Ta'ala pun tak zalim. Dah hang beramal, Tuhan bagi syurga lah. Kita nak buat amal pun kita nak apa? Nak berkira dengan tu, nak berkira dengan Tuhan. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, malam Lailatul Qadar ni, malam ni berlaku pada zaman Nabi saja ke? Ataupun berlaku pada zaman bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan zaman Nabi lah. Ada orang tanya, malam Lailatul Qadar ni ada pada malam-malam yang ada Nabi ke? Ataupun ada pada malam-malam Ramadan yang akan ada Ramadan, waktu tu para Nabi tak ada. Contoh pada zaman kita Nabi bukan ada, cuma kita ada bulan Ramadan ni. Adakah malam Lailatul Qadar tu akan ada juga? Hal keadaan para Nabi tak ada. Macam mana? Kita jawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayatkan oleh Nasa'i an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala. Abi Dzar kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal takunu, adakah berlaku? Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni soalan ni, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal takunu, adakah berlaku Lailatul Qadri ma'al anbiya'i ma kanu? Adakah malam Lailatul Qadar ni berlaku pada malam-malam yang ada para nabi saja? Fa idza qubidu rufi'at, dan apabila dicabut nyawa-nyawa para nabi ni, rufi'at ay rufi'ati Lailatul Qadri. Adakah bila nabi-nabi dicabut nyawa maka terangkat juga malam Lailatul Qadar? Tak ada dah. Am hiya ila yaumil qiyamah, ataupun malam Lailatul Qadar ni akan ada sampai hari kiamat? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal hiya ila yaumil qiyamah. Bal hiya ay bal Lailatul Qadri ila yaumil qiyamah. Bahkan malam Lailatul Qadar di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan akan ada sampai hari kiamat. Tidak terhenti dengan ada kehidupan para nabi saja. Bila nabi dah wafat, maka Lailatul Qadar akan ada. Kerana apa? Lailatul Qadar ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa-siapa yang menghendaki kepada bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana Lailatul Qadar ni hadiah kepada orang yang bangun beribadah. Adapun kalau kita tidur, tak dapat Lailatul Qadar. Jadi jawapan dia, kalau orang tanya kita, Lailatul Qadar ni terhenti dengan ada nabi ke atau sehingga hari kiamat? Lailatul Qadar ni akan ada sampai hari kiamat. Nabi jawab kepada soalan Sayyidina Abu Dzar. Baik. Itu adalah kelebihan ataupun fadilat malam Lailatul Qadar. Tapi saya nak habaq sikit tentang alamat Lailatul Qadar. Alamat Lailatul Qadar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita baca hadis ni, alamat ni mai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita bukan boleh ambil alamat daripada orang yang belum tentu dapat lagi. Kita dapat alamat daripada kawan-kawan kita. Kawan kita belum tentu dapat lagi. Tapi kalau kita ambil daripada hadis, sudah pasti Nabi dapat. Hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis daripada Sayyidina Nabi nama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada Sayyidina Ubay, anna min alamatiha, sesungguhnya daripada alamat malam Lailatul Qadar tu apa? Anna syamsa tatlu' sabihatuha la syu'a laha. Daripada alamat malam Lailatul Qadar tu, bahawasanya esok tu matahari akan timbul pada waktu pagi tak terang. Tak terang sangat. Dia apa? Dia mendung macam tu. Sebab tu orang kata kalau pagi tu tak panas, mendung, tidak bersinar, tak bercahaya sangat, maka malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Mendung. Bila Nabi kata kalau kita nak tahu malam ni malam Lailatul Qadar, kita nak tahu malam tadi malam Lailatul Qadar, pagi tadi tu cahaya matahari naik, mendung, tak ada terang sangat. Bila saya nak dengar perkataan mendung, saya dengar apa cerita orang kata Nusaibah binti Ka'ab. Ni Ubay bin Ka'ab, bukan adik-beradik lah. Nusaibah bin Ka'ab ni dia mati dalam peperangan. Bila dia kena dengan tombak, dia kena bunuh dalam peperangan dengan tombak. Sebab apa dia mulia? Sebab anak-anak dia semua dia infak kepada Nabi SAW untuk berperang. Bila laki dia pergi perang mati balik, hantar anak dia. Anak dia mati, hantar anak lagi. Anak dia mati lah kali, dia pula pergi perang. Lah kali dia mati ditembak oleh dibunuh dengan tombak dalam peperangan ni. Gelap habis bumi. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa gelap bumi ni?" Rasulullah kata, roh Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab diangkat oleh para malaikat sehingga ke atas. Jadi mendung. Para sahabat tanya, kenapa mendung? Malaikat-malaikat berkat naik. Lepas tu kita kata malam Lailatul Qadar ni, dia pagi esok dia mendung. Seolah-olah kita kata apa? Kita kata malam malaikat berkat turun, pagi malaikat berkat naik, jadi mendung. Kalau kita fikir angkut akal kita, ni saja saya cerita pasal peristiwa kematian Nusaibah bin Ka'ab, mendung. Tu tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mendung? Rasulullah kata para malaikat turun mengambil roh Nusaibah bin Ka'ab naik atas, jadi mendung. Kita kata malam Lailatul Qadar, esok pagi tu mendung. Dia ada sebab malaikat turun ramai-ramai pada malam Lailatul Qadar, esok tu malaikat berkat naik. Jadi mendung. Jadi kalau kita nak tahu malam Lailatul Qadar tu macam mana, esok pagi tu mendung. Jadi mula pada malam ni, malam 26 ni sampai malam 29 ni, pakat kita seronok nak ibadah, pakat semangat nak ibadah. Pakat ibadah. Pakat semayang witir jangan tinggal, semayang tarawih jangan tinggal, baca Quran sehari sejuzuk, sehari 2 juzuk. Tak mampu juzuk 2 juzuk, baca Iqra. Tak mampu baca Quran panjang-panjang, tak boleh tajwid pun baca Iqra. Allah tahu kita terap mana. Kita nak boleh baca Quran pun Tuhan bagi. Kita nak boleh baca Iqra pun Tuhan bagi. Yang penting kita punya kemahuan tu. Jadi di sini ni Dr. Salman kata dia nak tegur, kata ada setengah-setengah kata alamat-alamat ni alamat-alamat Lailatul Qadar, tapi Dr. Salman kata tak, alamat ni alamat yang tidak ada asal, tak ada hadis Nabi SAW cerita langsung. Dia kata apa? Alamat-alamat yang tak betul, annal asjara tasqutu hatta tasila ilal ard. Satu tu orang kata alamat malam Lailatul Qadar ni, pokok akan sujud sampai ke bumi. Tu alamat malam Lailatul Qadar. Dr. Salman kata ini adalah alamat yang tidak ada asal, Nabi tak pernah sebut pun, tak pernah berlaku pun. Dia kata mungkin memang pokok tu nak jatuh ataupun pokok tu nak rendang ke situ. Kita yang pandai-pandai kata malam Lailatul Qadar. Nabi SAW kata malam Lailatul Qadar ni berlaku bila esok tu matahari nak naik, dia mendung, dia tak cerah, bukan pokok turun. Lepas tu dia kata apa lagi? Alamat-alamat hak tak betul yang orang lain ni duk sebut, annal miyaha malihata tusbahu halwatan fi lailatul qadri. Dia kata air yang masin jadi manis. Air laut hak masin tu pada malam Lailatul Qadar dia jadi manis. Tu tanda malam Lailatul Qadar. Jenuh nak pergi duduk tepi laut. Ambil air laut kan balik rumah, lepas tu duk rasa setiap malam. Kalau hari hak manis pakai ambil buat Lailatul Qadar malam tu. Dia kata ada ulama-ulama, ada orang-orang kita ni lah, orang Melayu kita suka percaya guni-guni. Dia kata
Malam Lailatul Qadar ni, di antara keajaiban dan alamat-alamat dia, ayat yang masih boleh jadi mana? Kalau gitu pi ambil ayat tu balik di rumah, lepas tu buat eksperimen. Malam 27 masih nak manis tak? Kalau manis, kalau pakat kita semua kena buat ibadah malam ni, malam Lailatul Qadar. Dak. Alamat tu mai esok. Kalau ada lolo ni tak jadi teka-teki lah. Kan, kalau ada lawan ni siap-siap dia teka-teki, alamat mai esok. Jadi kalau orang yang buat malam tu ibadah, lega alhamdulillah, dan aku dah buat dah, aku dah bangun qiyam dah, aku dah witir tahajud semua, sebab alamat mai esok. Kalau alamat mai lolo ni tak jadi teka-teki, semua orang boleh pergi ambil yang lek buat letak di rumah. Rasa manis ya pakat ada. Duk tawang lagi, duk masin lagi, tinggal. Tengok cerita lu. Esok malam rasa masin, manis, buat ibadah. Gitu senang. Lepas tu dia kata apa lagi? Orang-orang lah kata annal kilaba la tanbahu fiha. Anjing tak menyalak pada malam tersebut. Kalau malam tu anjing tak menyalak, malam tu malam Lailatul Qadar. Anjing memang tak menyalak kat tempat kita tu, tempat orang menyalak pun tak mau. Ni antara alamat yang Dr. Salman kata orang lah percaya. Jangan percaya lah. Jangan percaya. Dia kata tak ada asal langsung. Nabi tak pernah kata pun. Nabi tak pernah kata. Ni bagus. Maksudnya dia ajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, di antara alamat berlakunya malam Lailatul Qadar adalah esok paginya matahari naik dalam keadaan tak panas, tak terang. Maksudnya mendung, mudik, cahaya sikit-sikit je. Tu makna kata malam kemarin malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, maka dia beruntung. Siapa yang tak dapat, kena cuba lagi, tentu akan datang. Kena doa supaya kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Baik, di antara kelebihan-kelebihan yang sebut-sebutkan tadi tu, moga-moga dia mendapat kebaikan dan mendapat kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah. Orang kita ni, kita kena cerita benda baik-baik baru dia mau buat. Kalau kita cerita azab, takut dia tak buat pula. Kita cerita benda pahala Tuhan nak bagi, baru dia pakat fulum buat. Saya pesan pada diri saya, pesan pada tuan-tuan yang dengar, puan-puan yang dengar, pakat kita ramai-ramai ibadah start pada malam ni sampai malam raya, ibadah sungguh-sungguh. Moga-moga kita dapat malam Lailatul Qadar. Saya jamin dah, saya ingat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas kata malam Lailatul Qadar malam berlaku pada malam 27. Kita apa? Kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangka baik dengan kalam Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah pada mula hari ini sampai 29 Ramadan. Moga-moga kita akan diberikan dengan kebaikan, dan kita akan diberikan segala fadilat pada malam Lailatul Qadar seperti mana yang Allah Taala janjikan fadilat-fadilat yang akan diberikan pada malam tersebut. Jangan lupa kita gerak ahli keluarga kita untuk bangun beribadah pada malam tersebut. Jangan lupa untuk kita hidupkan malam tersebut. Jangan lupa untuk kita ambil sunnah Nabi SAW, tidak berjimak dengan isteri-isteri pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW syadda mi'zarah, Nabi ikat sarung dia bagi kuat supaya tak melakukan jimak pada 10 malam terakhir, supaya nak fokus dengan ibadah. Siapa boleh buat hak Nabi SAW ajak, Nabi SAW tunjuk, maka dia akan mendapat serpihan-serpihan fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, mana buruk terlanjur itu datang pada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.